Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Farah. Hari ini Cikgu akan terangkan berkaitan dengan salah satu daripada kajian antologi tingkatan 2 iaitu pantun budi. Pertama sekali, Cikgu akan terangkan tema pantun budi. Okey, sebelum anda mula pasti tema, pastikan pelajar sudah pun membaca dan memahami maksud pantun budi ya. Tema pantun budi ialah sindiran terhadap segelintir anggota masyarakat yang mengamalkan sikap negatif sehingga menjejaskan kehidupan sendiri dan orang lain. Ini ialah tema pantun budi. Soalan pantun budi. Soalan yang pertama, sikap membazir sangat tidak digalakkan dalam kalangan masyarakat. Sikap rendah diri dalam kalangan perantau apabila berada di tempat orang. Dan yang ketiga, sifat segelintir manusia yang mengharapkan sesuatu di luar kemampuan diri. Soalan yang keempat, sifat sabar dan pemaaf akan dapat melenyapkan kemarahan. Soalan yang kelima, sifat malas bermula sejak kecil akan sukar diubah apabila sudah dewasa. Soalan yang keenam, paras rupa yang elok tidak berharga jika tidak berbudi bahasa. Sekarang kita akan bincangkan bentuk dan ciri-ciri pantun. Pantun budi terdiri daripada 17 rangkap. Berisi 4 baris setiap rangkap. Ada pembayang dan maksudnya. Bilangan katanya 3 hingga 5 patah kata sebaris. Dan yang kelima terdiri daripada 8 hingga 11 suku kata sebaris. Dan akhirnya ialah bentuk pantun budi ialah terikat. Seterusnya, gaya bahasa dan keindahan bunyi pantun budi. Yang pertama, pantun budi menggunakan imej alam. Okey, imej alam. Contohnya, dalam pantun kita akan jumpa perkataan-perkataan yang merujuk kepada alam sekitar seperti ikan, buah bacang, burung dekut, gelam, kenanga, kumbang, bunga, gunung, pokok terap, bukit, guruh, langit, kilat, hujan, bayam, sayur dan sungai. Kebiasaannya, imej alam kita akan jumpa dalam baris pembayang. Yang kedua, simili. Simili. Contoh simili, kebiasaannya mempunyai perkataan ya, macam laksana, ya, laksana ya. Okay, contohnya dalam pantun kita akan jumpa ayat seperti macam melukut di tepi gantang, laksana gadis Menteri Bogor dan sungguh laksana bunga dedam. Okay, ini ialah contoh simili. Yang ketiga ialah personifikasi, okay, yang mana personifikasi ini membawa maksud memberikan sifat manusia kepada benda-benda lain. Okay, sebagai contoh,
nyawa menangis di pintu kubur, yang mana sifat menangis diberikan kepada nyawa. Yang keempat, asonansi. Asonansi adalah salah satu daripada keindahan bunyi, yang mana asonansi membawa maksud perulangan huruf vokal. Okey, apa itu huruf vokal? Huruf vokal ialah A, E, I, O dan U. Di sini cikgu berikan satu contoh penggunaan asonansi dalam baris sangkut terendah dekat beranda. Baiklah, dalam baris pantun ini kita dapat lihat perulangan huruf E, iaitu perulangan vokal E. Okey, kita dapat lihat sini 1, 2, 3 dan 4. Okey, ada 4 kali perulangan vokal E. Jadi kita panggil contoh ini ialah asonansi vokal E. Seterusnya, yang kelima, aliterasi. Okey, aliterasi pula membawa maksud perulangan huruf konsonan. Huruf konsonan ialah huruf selain daripada huruf vokal. Contohnya B, C, D dan seterusnya sehinggalah huruf Z. Baiklah, dalam pantun ini kita dapat lihat contoh aliterasi dalam baris pantun hajat hati nak peluk gunung. Di sini kita dapat lihat adanya ulangan konsonan H, hajat hati. Okey, inilah salah satu contoh aliterasi konsonan H. Yang keenam, kalau kita perhatikan dari segi rima akhir dalam setiap baris pantun adalah sama, sama, iaitu A, B, A, B, yang mana bunyi akhir ini membawa maksud baris pertama sama dengan baris yang ketiga dan baris kedua sama dengan baris yang keempat. Itu dari segi penggunaan rima ataupun bunyi akhir. Okay, seterusnya, kita perhatikan pula apakah nilai yang dapat kita peroleh daripada pantun budi. Nilai pertama, jimat cermat. Kedua, rendah diri. Ketiga, rasional. Keempat, keberanian. Kelima, kesabaran. Keenam, kerajinan. Ketujuh, budi bahasa. Dan yang ke-8, keinsafan. Seterusnya, kita lihat pula pengajaran yang diperoleh dalam pantun budi. Pengajaran yang pertama, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan pembaziran. Yang kedua, kita perlulah merendah diri apabila berada di tempat orang. Yang ketiga, kita janganlah terlalu mengharapkan perkara yang belum pasti menjadi milik kita. Yang keempat, kita mestilah banyak bersabar untuk menyiapkan kemarahan dalam diri. Dan yang kelima, kita perlulah menghindarkan diri daripada bersikap malas sejak kecil lagi. Okey. Maka selesailah perbincangan kita tentang tajuk pantun budi. Sekian saja untuk kali ini. Cikgu harap penerangan ini memberikan manfaat kepada anda. Sekiranya penerangan ini mendatangkan faedah dan manfaat kepada anda, saya mohon like, share dan subscribe untuk mendapatkan tajuk-tajuk yang lain.
Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.